إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا من أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب، وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. سبحان الله العظيم وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia-Nya, segala pertolongannya dan segala anugerahnya, dan juga segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita pada hari ini dan hari sebelum. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqamah, dapat melihat segala nikmat itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikehendak dengan musyahadah yang pertama, iaitu musyahadah kepada segala perbuatan. Kemudian musyahadah kepada segala sifat, kemudian musyahadah kepada zat.
Jadi musyahadah yang pertama iaitu musyahadah kepada af'al Allah. Ya, menyaksikan, melihat, ya, jangan leka, jangan lalai, ya, melihat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sifat-sifat, ya, ulul albab yang Allah sebut dalam Al-Quran. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ya, hamba-hamba yang bertafakur, orang yang ulul albab ini, mereka sentiasa bertafakur pada kejadian langit dan bumi, melihat, menyaksikan akan af'al Allah. Pada ketika itulah mereka menjadi tahqiq, mereka, ya, akidah mereka menjadi putus dan yakin kepada Allah. Lalu mereka mengucapkan, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, barang yang telah Engkau ciptakan ini tidak ada satu pun yang batil, ya, yang tidak betul, ya, yang tidak benar. Subhanaka faqina azabannar. Maka pada ketika itu, ya, kita dapat melihat, ya, akan kebesaran Allah, hasil daripada musyahadah ini, hasil daripada penyaksian, ya, penyaksian. Kalau tak saksikan, ya, kita tak nampak, ya, tak nampak, ya, itu yang selalu, ya, apabila kita lupa melihat kepada kewujudan Allah, keesaan Allah, ketika itu mula kita mengaku diri kita, iaitu pendakwaan, akuan, ya, itu kita, ini kita, semua kita dah terlupa bahawa setiap perkara yang ada pada kita ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini kalau kita tidak menyaksikan, kita tak nampak. Kalau tak tengok, tak nampak. Kalau tak teliti, tak nampak. Ya, kalau tak di istiqamahkan dalam penyaksian, tak nampak. Ya, jadi kena istiqamah. Ya, istiqamah dalam penyaksian. Ya, mengekalkan penyaksian. Ya, mengekalkan penglihatan, mengekalkan tafakkur, ya, barulah kita nanti dapat seperti mana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, baru kita, Tuhan kami, barang yang telah Engkau ciptakan tak ada satu pun yang batil, yang salah, semuanya benar, semuanya betul. Ya, cuma manusia dia tidak mahu melihat, ya, tak mau melihat, tak mau menengok, tak mau berfikir, ada akal, tidak mau berfikir tentang kejadian Allah, tentang af'al Allah. Yang mereka fikirkan dan yang kita fikirkan, macam mana nak hidup, macam mana nak hidup, macam mana nak hidup. Itu yang kita fikirkan daripada dulu. Macam mana nak hidup, macam mana nak hidup. Dalam duk fikir macam mana nak hidup, macam mana nak hidup, titik kematian semakin hampir. Saya tengok, malam ni dah malam Khamis. Sekejap kan? Seminggu tu sekejap. Ni yang Nabi sebut dalam hadis. Besok apabila hampir kiamat, setahun macam sebulan. Sebulan macam seminggu, seminggu macam sehari, sehari itu macam percikan api, sekejap. Kita duduk saja, kita menghadapi COVID di Malaysia ni setahun. Setahun lah, dekat setahun. Sekejap sangat, tak rasa apa pun. Tak rasa apa. Itu yang Nabi sebut, besok akhir zaman, umat aku ni dia akan banyak yang mati terkejut. Sebab apa? Sebab akal yang hanya memikirkan macam mana nak hidup.
Dia langsung tak memikirkan bila aku nak mati. Asyik memikirkan tentang kehidupan, dia dah nak sampai pada titik kematian. Sebab umur kita ni bukan makin gostan. Umur kita makin jalan ke depan. Jalan. Bila jalan, kita dah nak sampai station. Nak sampai center point. Kita tak sedar. Jalan. Umur dah 50 lebih. Jalan. Dah 60 lebih. Jalan. Tapi akal kita tidak kita gunakan seperti mana yang diperintah oleh Allah. Itu yang Abi pernah cakap dengan kamu. Apabila ruang akal ini hanya memikirkan tentang selain Allah, maka tak ada ruang untuk Allah. Abi pernah ulang perkataan ini. Bila akal ini hanya kita gunakan untuk kita isikan ruang akal ini selain daripada Allah, sehingga kan tidak ada ruang untuk Allah. Ya, tak ada ruang. Itu yang kata guru kami dulu, kata mujurlah semayang tu wajib. Kalau semayang 5 waktu ni tak wajib, saya tak ada ibadat. Mujurlah dia kata, puasa tu ada setahun sekali wajib. Kalaulah tidak ada kewajipan puasa tu setahun sekali, tak ada ibadat. Sebab ruang akal kita hanya memikirkan tentang bagaimana nak hidup. Dan kita lupa memikirkan bagaimana nak mati. Adalah ruang sedekah setahun sekali, sedekah yang wajib. Sebab kita isi ruang. Tak ada dah. Semua selain Allah. Hanya yang kita fikirkan, ruang fikiran kita itu peratusnya lebih banyak memikirkan tentang kun ini, makhluk ini. Ya, tak kita terfikir. Itulah, betul lah Nabi cakap, manusia ni dia akan hampir dengan Allah dalam 2 keadaan. Satu, ketika dia betul-betul susah. 2, ketika dia sakit. Bila dia susah betul, baru dia hampir dengan Allah. Mula dia cari Allah. Bila dia sakit betul-betul, kalau sakit sikit-sikit tak cari. Ya tak? Setakat sakit sikit-sikit sesama tak cari Allah. Ya tak? Dia tunggu, jantung tersumbat baru cari Allah. Ya tak? Dia stroke baru cari Allah. Kalau sesama tak ada, sesama tak apa, aku buat sendiri je, tak perlu Allah Ta'ala lah. Kalau demam tak apalah, tak perlu cari Allah. Kalau demam denggi berdarah, barulah. Perasan tak? Ya tak? Kalau demam sikit-sikit tak payah, pergi farmasi dah settle lah. Tapi kalau demam denggi berdarah, barulah tolong doakan, boleh tak? Kenapa tunggu denggi berdarah baru nak doa? Itu keadaan manusia yang apabila ruang akal dia telah isi selain daripada Allah. Jadi dia perlukan Allah dalam waktu-waktu tertentu. Tetapi orang yang beriman dengan Allah, akidahnya tahqiq, setiap perkara ia memerlukan Allah. Sebab kita tak boleh lari daripada Allah. Sebab yang bersifat dengan iftiqar itu, habis selalu ulang 2 sifat ni. Iftiqar, istighna. Iftiqar, istighna. Kenapa habis selalu ulang 2 sifat ni? Sebab dah tak ada tempat lain. Tak ada zat yang bersifat dengan istighna dan iftiqar ini melainkan Allah. Ini kata illallah, melainkan Allah, hanya Allah. Disebut hanya
hanya Allah. Jadi tak payah cari lain. Betul, kadang-kadang kita tu yang Nabi kadang-kadang bertanya, siapa Allah pada kita? Siapa Allah pada kita? Ya. Benar ke kita ini tasdik yang Allah itu adalah Tuhan kita? Allah itulah yang mentadbir kita. Allah itulah yang berkuasa ke atas kita. Kadang-kadang kita meletakkan kuasa-kuasa lain. Ini kuasa, yang ni kuasa. Itu yang Nabi selalu sebut perkara yang sama, diulang-ulang. Diulang-ulang. Sebab usul ni dia mesti nak ulang. Maka hendaklah tuan hamba. Siapa tuan hamba? Kita lah. Istirahat. Sibukkan diri. Sibukkan diri. Pada mula-mulanya dengan musyahadah yang pertama itu, pandang kepada musyahadah kepada af'al Allah, perbuatan Allah. Saksikan, saksikan hebatnya Allah. Saksikan. Bila sibuk dengan memandang, menyaksikan akan af'al Allah, jadi kita bertambah yakin dengan Allah, bertambah tahqiq dengan Allah. Terus kita menjadi hamba yang mengesakan akan af'al Allah, sifat Allah, zat Allah. Tak ada goncang. Ingat tak? Tahlil lepas asar, wirid 10, yang akhir, dia ingat. Ingat. Itu aja. La ilaha illallah al-wahidul qahar. Mau ingat baca? Baca. Lepas asar, lepas subuh, disusun oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, supaya kita tambah tahqiq. Jangan tinggal. Ini dah berapa hari tak baca. Tinggal. Zikir ini macam vitamin. Dia vitamin. Tinggal habis. Makin lemah, makin lemah, makin lemah. Itu yang Imam Ghazali ajar kita ni. Auradul Ashrah, pagi, petang. La ilaha illallahul wahidul qahar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha illallahul wahidul qahhar, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. Tahlil. Kena istiqamah. Barulah kita dapat mengesakan akan Allah. Sebab ia merosakkan kita banyak.
makhluk, syaitan dah tentulah dia was-waskan kita. Was-was ni maknanya dia was-wasahkan kita, dia tipu kita, dia perdaya kita, dia ragukan kita. Memang sifat dia mewas-wasahkan manusia. Apa alatnya? Dia ragukan kita dengan Allah. Alatnya didatangkan dunia. Kita mula ragu dengan Allah. Masa ada tak apalah, tak adalah ragu kan, tahqiq. Masa tak ada, mulalah dia ragukan, lalu kita pun jadi terpesong. Makhluk ragukan keyakinan kita dengan Allah. Maka syaitan jadikan makhluk ini bercakap dengan kita perkara-perkara yang boleh meragukan kita daripada mengesakan akan af'al Allah, sifat Allah, zat Allah. Sebab memang kerjanya syaitan ini mewaswasahkan anak Adam. Satu persoalan, kalau masa hidup ni pun ragu, agak-agak masa mati boleh yakin. Datang persoalan, kalau masa hidup ni ragu dengan Allah, agak-agak masa mati boleh yakin. Kita ni mujahadah semasa hidup supaya dapat besok sakaratul maut yakin. Saya baca laqad ja'akum, saya baca. Kalau orang syirik baca mana mau. Orang kafir kalau baca Quran sah tak? Sah tak? Kan orang syirik ni kufur dengan Allah. Yahudi juga hafal hadis, Yahudi juga hafal Al-Quran. Ini yang kita takutkan. Yang itu habis selalu bercakap perkara yang sama. Solat dapat cegah daripada fahsyak munkar. Maknanya makin solat makin baik. Tapi kenapa kita makin solat? Segi logik akal, kalau 40 tahun semayang tak jadi ke? Macam orang belajar buat roti ataupun buat kek, dia belajar 40 tahun uli tepung, takkan tak jadi. Kita jangan memikirkan tentang hak Allah dulu. Kita fikir kat kita dulu, tentang ilmunya, perjalanan syariatnya. Dah semayang hampir 40 tahun. Jadi kat mana yang tak betul semayang? Semayang dah betul, Fatihah dah betul, makhraj dah cantik, dah belajar tajwid, cuma kenapa mengumpat tak berhenti? Kenapa gaduh tak berhenti? Kenapa? Kan dalam Quran ini bukan habis sebut tak? Ini dalam Quran kan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada fahsya, kekejian dan mungkar. Perkara yang Allah tegar. Baik, Abi buka lagi dekat kamu. Syarat sah semayang ni Islam tak? Syarat sah semayang, syarat wajib semayang. Tentunya tak Islam tak nak bagi sah.
Kalau orang Islam sembahyang sah tak? Tak sah tau kan? Sebab kalau yang bukan Islam sembahyang tak sah. Cuma ada kerja sembahyang, tapi sembahyangnya tak diterima Allah. Sebab apa? Sebab syarat dia tak ada. Apa syarat dia? Kalau kafir. Jadi Abi nak bawa lagi. Jadi kenapa kita dah sembahyang 40 tahun tak boleh jadi baik? Apakah aku ini pada sisi Allah kafir? Ini persoalan yang Abi nak bawa. Apakah aku pada sisi Allah kafir? Islam pada manusia tetapi kafir pada Allah? Akidah ni nak cakap ke tak payah? Tak payah cakap. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Jika mana kita ragu dalam satu saja, tak payah banyak. Al-Quran dalam banyak-banyak ayat, satu ayat, satu huruf kita ragu, bermakna tak beriman dengan Quran. Dengan sifat Allah, dengan af'al Allah. Jadi masalahnya, kenapa aku tak boleh jadi baik? Tak boleh. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah aku cuma Islam pada manusia tetapi aku kufur pada sisi Allah? Yang ni nak tengok. Aku ragu kat mana ni? Aku ragu dekat mana ni? Yang ni nak kena periksa. Semayang dah cantik, tak kan? Takbirnya, nampak? Sampai orang gaduh-gaduh lah. Orang gaduh-gaduh, tak? Kadang buat pakai cincin pun orang gaduh, buat pakai jam tangan pun orang gaduh. Siapa pakai jam tangan kiri tak sunnah, kena pakai tangan kanan, itu pun gaduh. Walhal hukum pakai jam ni harus saja. Kesunat pakai jam. Tak tahulah. Abi bodoh. Abi ngaku cepat-cepat. Saya orang bodoh. Abi ngaku cepat-cepat. Ada satu zaman dulu Abi mengajar. Dulu Abi selalu mengajar di pejabat-pejabat Kuala Lumpur. Boleh katakan Kuala Lumpur ni boleh dikatakanlah 90% pejabat Abi mengajar. Tahun 90-an, tahun 2000 tu Abi masih mengajar lagi. Cerita 20 tahun yang dulu. Boleh kata 90%. Abi mengajar. Ada satu tempat Abi mengajar, di satu bank. Abi tak payah sebutlah. Pakai cincin bergaduh. Ustaz, pakai cincin tangan kanan. Sebab kami mengaji semalam, ada pengkuliah pakai cincin tangan kanan sunnah. Kemarin Ustaz, ada satu pengkuliah, dia cakap pakai cincin tangan kiri yang sunnah. Jadi ustaz ni cakap kiri sunat, ustaz ni cakap kanan sunat. Hari ni ustaz kena terangkan. Korang punya masalah, kenapa saya pula kena selesaikan? Kalau pendapat ustaz macam mana? Tanya dengan Nabi. Nabi kata kiri kanan sunat. Dah sudah, lagi pening juga. Imam Syafi'i sebut macam tu. Imam Syafi'i kata kiri pun sunat, kanan pun sunat. Tetapi kalau dikira pada afdaliyatnya, dahulukan yang kanan. Tapi kalau ada orang pakai cincin pada tangan kiri pun sunat,
Sebab Nabi pernah pakai cincin pada tangan yang tak payahlah gaduh pasal cincin. Kita dah puasa puluhan tahun. Kenapa tak boleh jadi baik? Kenapa tak boleh tahan diri dari maksiat? Bila Ramadan boleh, korek hidung boleh tahan, korek telinga boleh tahan, nak minum tu menggeletar ni. Allah nampak, Allah nampak. Masa buat maksiat, kenapa sekarang Allah tak nampak? Itu yang Nabi cakap. Kita cuma pegang bulan Ramadan saja ke Allah nampak? Selain bulan Ramadan, Allah tu buta ke? Ni yang Nabi, di mana usul kita? Di mana tauhid kita? Di mana pengeksaan kita tentang af'al Allah, tentang sifat Allah? Yang ni kita kena tanya. Sebab apa? Jika dalam hidup ini kita gagal, bermakna mati besok inda sakaratul maut kita gagal. Kita akan jadi gagal juga. Bila mati pun gagal. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillah. Mati kita pun gagal. Kalau mati dalam keadaan yang ragu, macam mana boleh sebut Allah? Sebab masa hidup juga kita ragu dengan Allah. Yang ni yang bisa lu tekankan dengan kamu. Yakinlah. Habis saya diuji. Takkan langsung tak mau kena uji. Nabi-nabi pun kan kena uji. Tanda Allah kasih. Uji itu tanda Allah mengingati hambanya supaya engkau lebih kuat mentauhidkan Allah. Jadi bertambah kuat. Datang ujian itu kita bertambah kuat. Yang disuruh kita ni tadi, ada tempat maraji', tempat rujuk yang benar, ya. Yang guru Abi cakap, kalau nak minta air penawar untuk anak-anak cerdik, cergas, kena tengok orang dulu. Jangan asal minta aja. Ini kata Syekh Habib. Ini pendapat dia. Nak pakai, tak nak pakai pun boleh. Ya tak? Tengok anak dia macam mana. Kalau anak dia semua fail, agama fail, takkan dia tiup ke anak kita boleh lulus. Itu kata Syekh Habib lah. Hak Allah itu hak lain. Kita cerita syariatnya. Sebab sekali-kali tidak boleh meninggalkan perjalanan syariat. Semakin kuat seseorang itu mengenali Allah, semakin berdiri kuat syariatnya. Lagi kuat dia kenal Allah, lagi banyak dia kenal Allah, lagi kuat pengamalan syariatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Tanda orang ikut syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menandakan orang ini kasih Allah. Itu dia. Ikut adalah syariat. Ikut syariat bukan susah sangat. Hak wajib wajib, hak haram haram, hak makruh makruh, hak sunat sunat. Benda khilaf boleh pilih kau kuat yang mana. Benda khilaf, ada khilaf di situ pada hukum, pilih. Taklah bergaduh masalah khilaf.
Sebab dalam masalah kaedah, ijtihad tidak boleh menasahkan ijtihad. Faham Abi cakap apa? Abi dah buka kat ni pasal fiqh malam. Ijtihad, seorang mujtahid tidak boleh memansuhkan ijtihad mujtahid yang lain. Ijtihad yang lama, ya, ataupun ijtihad yang baru tak boleh menasahkan ijtihad yang lama. Sebab itu disebut ikhtilaful 'alal ummati fahuwa rahmah. Bersalah-salahan pendapat atas ulama di kalangan umat pun ini satu rahmat. Abi bagi contoh. Kalau Abi salah bagi tahu, Abi orang bodoh. Contoh, anggota ataupun bulu-bulu, ya, bulu-bulu rambut yang gugur ketika janabah, ketika haid, nifas, wiladah, ya. Kalau mengikut Syekh Ibn Hajar, ini dalam mazhab Syafi'i, ulama di kalangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wajib disimpan dan bila bersih wajib basuh. Wajib basuh rambut-rambut yang gugur ni tadi. Itu pendapat Ibn Hajar. Pendapat Syekh Ramli, satu zaman Syekh Ramli kata tak payah, boleh dibuang terus. Rambut-rambut, kuku, anggota yang bercerai ketika junub itu tak payah dibasuh, boleh terus buang. Ibn Hajar pun ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah. Syekh Ramli juga ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kita nak pegang yang mana? Islam membenarkan. Dalam satu mazhab ini Islam membenarkan. Yang Islam tak benarkan dalam satu ibadat masuk 4 mazhab. Kata Ibnu Hajar dalam kitab Arba'atul Madhab, golongan ini dipanggil talfiq fil hukmi, yakni mempermain-mainkan dan meringan-ringankan akan hukum. Ini yang berlaku zaman sekarang. Caca marba, tak mengenal mazhab sendiri. Sebab alasannya kita tak payah pakai mazhab, kita dah standing dengan Imam Syafi'i. Kita ni semua mujtahid. Orang yang tak payah menggunakan mazhab ini orang yang layak berijtihad. Tengoklah syarat-syarat mujtahid tu sendiri. Kita ni bukan mujtahid, kan? Allah, ikut je lah ulama. Jadi masalah akidah ni kena jaga sungguh-sungguh. Jagalah. Sebab ia berkaitan akan kehidupan yang akan dah. Sebab itu masa di alam barzah, soalan yang ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tanya balik. Dia tak tanya siapa mak ayah kamu, Naufal. Dah meninggal besok, semua orang tinggalkan dia, tanya, kamu anak siapa? Malaikat tanya macam tu? Tak, malaikat tak tanya. Malaikat tanya apa dia? Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau ragu dengan Allah boleh jawab. Siapa Nabi kamu? Dengan Nabi pun ragu, macam mana nak jawab? Janganlah minta dengan Allah. Perbetulkan akidah, pegangan kita. Dan jika tuan hamba dapat akan dia, musyahadah yang pertama tu dapat,
Di atas musannif sebut apa? Kalau dapat yang pertama, yang kedua dimudahkan. Kalau dapat yang kedua, yang ketiga mudahkan. Nescaya memadalah ya. Kalau dapat tauhid af'al ni pun dah cukup dah, kata ulama, kata musannif. Dah lepas dah daripada syirik. Nampak? Itu rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Kita setengah beriman, setengah tak beriman. Ya dah, mati qada-qadar. Ya dah. Sakit qada-qadar. Kadang benda lain yang ni bukan qada-qadar ni. Ya tak? Ya. Ini yang kita takut. Bila rukun iman yang ke-6 ni tak lepas, yang 5 atas pun batal. Satu tak lepas, satu tak beriman. 5 yang atas bila dah batal 5, semayang macam mana, puasa macam mana, zikir macam mana, baca Quran macam mana. Ni yang berjaya orang Yahudi ni kan, dalam ayat walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara dia tak redha sekali-kali sehingga kita ikut akan jalan-jalan mereka. Kenapa dia suruh ikut jalan-jalan mereka? Supaya kita ni jadi ragu. Jadi dia tiup kepada kita pemikiran sekularisme. Apa yang dia utamakan? Material. Ini kena utama dulu, harta benda dulu. Akidah tak apa. Jadi bila akidah ini sesat, walhal dalam Islam, apabila kita ni benar-benar tahqiq Islam kita tertegak, yang lain semua diberkatkan oleh Allah. Material kita berkat, kehidupan kita berkat, harta kita jadi berkat bila kita tahqiq dengan Allah. Ini pengalaman. Bila Islam tak jaga, harta tak jadi berkat. Ini pengalaman kita kan. Macam mana? Ashraf, bila tak jaga Islam, carilah duit sampai tak ada ujung. Tak begitu? Ma'il tu bukan calang-calang orang dulu, salesman kereta, dia panggil apa? Kalau ikut banyak duit dia. Macam kita dulu bekerja lah, tapi tak ikut Islam. Sekarang tak nampak apa. Abang usut, kau orang tak ada duit dulu. Bila tak ikut agama, saluran agama yang betul, halal dan haram, semua orang. Ketika itu apa yang datang kepada kita tidak menjadi manfaat, sebaliknya menjadi mudarat. Ini yang sampai satu masa yang Nabi sebut tidak akan sampainya kiamah itu, sehinggalah manusia ni tadi tak mengenal erti halal atau haram dalam mencari sumber rezeki. Semua sapu, halal pun sapu, haram pun sebab dah apa? Bukan sebab susah, sebab dah tak ada. Akidah ni dah tak nampak. Allah Maha melihat. Allah Maha
mengetahui. Allah nampak ni aku tipu orang. Allah nampak ni. Sebab bila akidah ini dah tak ada, udah mula tak yakin dan ragu dengan Allah, ketika itu dia mula buat perkara yang Allah tidak redha. Nampak tak? Itu yang selalu Abi ulang-ulang. Harta tak salah, orang tak salah. Ya tak? Bukan total terus kata, oh duit ni salah. Tak. Ada harta bawa kepada Allah dan Rasul. Zakat ini tuntutan, sedekah ini tuntutan. Tetapi jangan jadi tempat pergantungan. Bila kita jadikan ia tempat pergantungan, kita telah meletakkan itulah Tuhan kita, tapi tak cakap. Ya, tapi tak cakap. Berhala-berhala dalam diri yang habis selalu sebut. Itu yang tadi ada hamba Allah mesej ni, ke anak murid Abi lama, daripada bujang sekarang anak 3. Daripada bujang, kalau nak buat apa je akan tanya Abi. Hatta nak beli kereta tanya Abi. Ustaz, saya nak beli kereta, boleh ke Ustaz? Daripada bujang sampai sekarang. Tadi mesej Abi, Abi duit masjid banyak mana? Dah dapat dah. Dia kata tak, panggil Abi. Dia panggil Ustaz. Ustaz, duit masjid dah dapat banyak dah. Dia kata ada lah, dalam 10,000. Alhamdulillah. Nak pakai banyak lagi ke Ustaz? Tak adalah banyak mana pun nak pakai. Kita mula bajet dulu dalam 40, dan nak roboh belakang mungkin naik dalam 60,000 kot. Dia tanya dengan Nabi, macam mana Ustaz? Macam mana apa? Allah ada. Allah itu ada. Takkanlah roboh belakang ni tidak ada dalam ilmu Allah. Ke tak ada dalam ilmu Allah? Siapa berani cakap? Siapa berani cakap dalam masjid ni, roboh surau belakang ni tak ada dalam ilmu Allah? Allah tak tahu. Siapa berani? Mana boleh? Sebab semua telah ada dalam ilmu Allah. Allah dah tahu. Jadi kerja hamba apa? Minta. Ni guna 2 tangan. Jangan guna 2 tangan. Habis selalu pesan samalah. Jangan guna 2 tangan. 1 tangan kanan buat makan, 1 tangan kanan buat basuh berak. Hinanya tangan kita. Kita banyak guna tangan kita cuma untuk makan, cuma untuk basuh berak. Faham? Nabi cakap apa? Banyak mana kita guna tangan kita untuk keduniaan, dan banyak mana kita guna tangan kita untuk Allah. Kalau Abi tanyalah, Hafiz, sejak roboh masjid belakang, berapa kali Hafiz doa, ya Allah mudahkan untuk kami bina masjid ni semula? Abi nak ni, ayah nak tanya, berapa kali? Nampak? Ini yang Abi kata, memikirkan tentang ummah atas istilah ummati, ummati, ummati.
hablum minan nas, walaupun dengan cara berdoa. Gunakan doa itu, tangan, dua tangan ini. Faidi Abi tanya, berapa kali kamu doa? Ya Allah, nampak semua geling kan. Naufal tak ada. Khairul 2-3 kali, dah roboh banyak hari dah tu. Aswad tak ada. Oci, Mirul ada. Mirul semayang hajat ada, tak boleh. Tanya dengan imam tak boleh, kalah habis. Pian. Ini yang besok yang kasih itu di sini. Ini yang Allah nak tengok. Apa yang kita belajar bukan daripada bangunan itu. Yang Allah didik kita bukan dari bangunan. Ya, dari bangunan itu yang Allah didik bukan untuk mencari dana, tetapi yang Allah didik semua orang di dalam tempat ini. Apa peranan kamu dalam menegakkan agama Allah? Ataupun kamu tengok sahaja, ini kerja habis seorang je, biar dia seorang je buat kerja ni, biar dia seorang je masuk syurga Allah. Aku tak payah pun tak apa. Ada. Kan ada ayat dalam Quran, fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kepada melaksanakan kebaik. Semua sahabat-sahabat keluh kesah. Keluh kesah, saya nak bantu begini, saya nak bantu begini. Yang panjatkan doa tidak pernah berhenti. Ni yang Nabi kata, betul Nabi tak ada kerisauan, dalamnya Nabi tak ada risau. Nabi tak fikir pun. Macam mana nak jadi, bila nak siap, apa akan jadi, Nabi tak fikir pun. Ya. Sebab tiap-tiap perkara yang berlaku telah ada dalam ilmu Allah. Bila telah ada dalam ilmu Allah, kerja hamba, buat kerja hamba. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini senjata bagi orang mukmin. Persoalan, mukmin ni siapa? Nampak dah? Ad-du'a, minta mohon munajat Allah. Silahul mu'minin, senjata orang mukmin. Ni mukmin ni nak tengok sini. Jangan tengok silah dulu, jangan tengok doa, tengok mukmin dulu. Jadi orang mukmin ada nak risau tak? Doa silahul Jangan kita berkata jaga akidah, jaga usul, jaga tauhid. Ya. Nak tengok di mana tauhid kita, tengok syariat. Sebab tauhid tak nampak. Tengok amalan zahir. Sebab akidah ni di dalam. Akidah ni akidah ni pegangan. Kalau kita pegang pada benda yang kuat, tanda dia tak jatuh. Kalau jatuh, maknanya kita pegang benda yang reput. Apa yang jatuh? Mana tanda jatuh? Bila Islam ini, syariat ini hilang, jatuhlah.
Sekuat mana pegangan akidahnya tak boleh tengok. Tapi nak ditengok di mana? Pada syariatnya. Makin kuat dia pegang syariat, makin kuat dia pegang syariat. Rupanya dia dah pegang kat sini. Ya. Tawakal ni syariat lah. Ya tak? Yang memerintahkan tawakal ni siapa? Ya tak? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Baik. Kau apa dah? 8 minit. Kerana pada masa kita ini, masa yang sangat do'if, pengambilan ilmu dan amalan. Masa ni kata dia, ini masa dia karang kitab ni. Dia kata dah lemah pengambilan ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat ni, ilmu akidah ni. Orang dah tinggal. Beramal dengan ilmu akidah dah tinggal. Pengambilan ilmu ni pun orang dah mula tinggal. Ya. Dan masa yang ketiadaan tempat ikutan yang bersih. Nak ikut pun dah susah nak cari ikutan yang bersih. Ya. Allahu, ya Allah. Kita minta lindung Allah Ta'ala. Ya. Daripada dibolak-balikkan pegangan kita, hati kita. Kita kat sini pun tak kuat. Kita kat sini pun tak kuat. Ya tak? Tak kuat. Apatah lagi kalau kita berada di tempat lain. Tak kuat gitu. Ya tak? Tak kuat gitu. Kerana adalah segala manusia pada masa ini berhadap sekalian mereka itu kepada dunia. Semua dah hala sana dah. Ya tak? Semua dah hala sana. Ya. Allah, takutnya kita janganlah, ya Allah, masukkan kami dalam golongan-golongan tersebut, ya Allah, sehingga kami lupa lalai kepada Engkau, sehingga kami jadi ragu akan af'al Engkau, zat Engkau, sifat Engkau, ya Allah. Itu sampai ada wirid syekh kami, wirid minta lembut hati. Ada sangat. Awal ingat, tapi Abi tak pernah baca sini. Tak awal ingat. Abi pernah baca di Raudah dulu. Uci kau ingat, Uci Aswad Fikri kau ingat, tapi lupa kau. Ya tak? Abi baca lagi. Kalau Pai kot Naufal kau ingat. Abi tak, kat sini Abi tak pernah bawa. Ya, bila Abi ngajar ni bab musyahadah ni baru teringat. Zikir. Mohon lembut hati dengan Allah.
يا لطيفا بذاته يا لطيفا بصفاته يا لطيفا بأفعاله ألطف بنا يا لطيف يا حليم يا خبير. أولين أول يا لطيفا بذاته يا لطيفا بصفاته يا لطيفا بأفعاله ألطف بنا يا لطيف يا حليم يا khabir. Ya, malam kau orang bacalah. Bangun malam kau lambat tidur, jangan belagak dengan Allah. Tu so. Ya latifan bidzatihi ya latifan bisifatihi ya latifan biaf'alihi Untung bina ya latif ya halim ya khabir ya latifan bidzatihi ya latifan bisifatihi ya latifan biaf'alihi Qultum bina ya latif ya halim ya khabir. Pukul 3.30 ke 4 pagi-pagi ya, bacalah. Minta ya. Allah Maha lembut zat Allah, Maha lembut sifat Allah, yang Maha lembut perbuatan. Lembutkanlah hati kami, lembutkanlah hati kami, wahai zat yang bersifat dengan ya latif, ya halim, ya khabir, ya bersalah, mengadu dengan Allah. Ya, kita bukan umur kita bukan muda lagi. Mengadu dengan Allah, mengadu dengan Allah, mengadu dengan Allah. Ya tak? Ya. Kenapa aku tak boleh lagi ni? Aku ada ragu lagi ni. Aku ada ragu lagi ni. Kenapa aku ada ragu? Minta. Ya. Tapi kalau kita tak minta macam mana? Baik. Habis nak berhenti lah sikit sampai perenggan. Padahal umur mereka itu singkat. Dan kebanyakan orang yang dahulu kala umurnya panjang. Orang dulu umur panjang-panjang. Tapi kebanyakan orang dulu tak sibuk dengan hal-hal seperti mana orang sekarang sibuk.
Jadi macam perkataan heran aku. Ya. Umur pendek, orang sekarang umur pendek, tapi umur yang pendek itu sibuk dengan keduniaan, tak nak mengislahkan diri, tak nak memperbaiki diri. Orang dulu umur panjang, tapi usaha baikkan diri tak. Pelik je aku. Macam tu lah. Padahal istighal mereka itu di dalamnya dengan amalan akhirat. Orang dulu umur panjang, sibuk dengan akhirat. Kata musannif, orang sekarang umur pendek, sibuk dengan amalan dunia. Jadi ajib. Ajib. Heran aku. Dah lah umur pendek. Yalah, kita ambil lah manfaat dan faedah daripada ilmu yang disebut oleh musannif malam. Tengoklah, periksalah diri kan. Habis periksa diri habis. Kamu periksa diri kamu. Muhasabah. Habis periksa. Muhasabah. Tidak sibuk pada perkara yang itulah. Cakap pun kadang-kadang dah malas tak. Akal kita memikirkan perkara yang sama selama mana kita hidup. Tak beralih sikit. Hari itu yang kita takutkan. Mudah-mudahanlah Allah jaga kita. Mudah-mudahan. Baik, wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mengaku kami lemah dalam segala perkara. Ya Allah, tolonglah kami dalam hal akidah kami, tolonglah kami dalam hal agama kami, tolonglah kami dalam hal urusan roh dan rahsia kami. Ya Allah, ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya ya Allah, melainkan dengan pertolongan Engkau ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hidupkan kami dalam iman dan Islam. Peliharalah iman Islam kami semasa hidup kami ya Allah. Dan juga ya Allah, jadikan saat mati kami dalam iman dan Islam ya Allah. Peliharalah saat kematian kami, pelihara iman dan Islam kami ya Allah, agar kami tidak ditipu daya oleh syaitan dan nafsu kami ya Arhamar Rahimin, dengan dunia dan makhluk di sekeliling kami ya Allah. Ya Allah, jika Engkau kurniakan atas kami dunia ini dan harta ini ya Allah, jadikanlah kami hamba yang tidak pernah melupakan Engkau ya Arhamar Rahim. Jadikan kami hamba yang tidak pernah melupakan Engkau ya Allah. Dan jangan jadikanlah dunia itu dan harta itu sebagai istidraj atas kami ya Arhamar Rahimin, sehingga kami mula lupa kepada Engkau, sehingga kami mula lalai kepada Engkau dan menjauhi Engkau ya Allah. Semakin Kau mudahkan hidup kami, kami meninggalkan apa yang Kau perintahkan atas kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan keduniaan dan kehidupan dunia ini atas kami sebagai istidraj ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, janganlah Kau matikan hati-hati kami dan Kau butakan mata hati kami daripada melihat kebenaran ya Allah.
يا أرحم الراحمين اسمع دعاءنا واستجب دعاءنا وتقبل منا يا الله وتقبل منا يا الله وتقبل منا يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم